Alhamdulillah, pertama sekali saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan pengajian daurah kitab Safinatun Najah untuk program online anjuran Jakim Cawangan Sabah ini. Saya mohon maaf tuan-tuan, puan-puan, asatidah, ustaz-ustazah sekalian di atas sedikit kelewatan ada urusan tadi di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat fasal yang ke-43, syarat sah jamak taqdim. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala. Faslun, syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Syarat-syarat sah jamak taqdim ada 4 perkara. Jamak mengumpulkan antara dua solat. Dua solat yang boleh dikumpulkan hanya 4 solat, iaitu solat zuhur dengan solat asar, solat maghrib dengan solat isyak. Itu sahaja yang boleh dijamakkan. Taqdim melakukan dua solat tadi itu setelah dijamak, setelah dikumpulkan dalam waktu yang pertama. Taqdim maksudnya awal, mula. Dilakukan, dikerjakan pada waktu yang mula, waktu yang awal. Kalau zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Jadi zuhur barulah asar. Kalau maghrib dan isyak, maghrib barulah isyak. Maksud solat zuhur dulu dikerjakan dalam waktu zuhur, lepas habis salam barulah solat asar. Sama juga solat maghrib dahulu, solat isyak dibawa ke waktu maghrib, barulah solat isyak. Bila disebut jamak tanpa qasar, jamak semata-mata kumpul. Maksud tidak memendekkannya, tidak meringkaskannya. Jadi bermaksud kalau zuhur 4, 4 lah. Kalau asar 4, 4 jadi 8. Itu maksudnya jamak. Kalau jamak qasar, itu barulah kita bicarakan yang 4 itu boleh dipendekkan menjadi 2. Maksudnya kalau zuhur 2, asar 2, jadi dikumpulkan kedua itu jadi jamak, dipendekkan keduanya qasar. Itu yang namanya jamak qasar. Kalau dilakukan dalam waktu pertama, jamak qasar taqdim. Sama juga dengan maghrib dan isyak. Maghrib kerana 3 rakaat tak boleh diqasar, tak boleh dipendekkan lagi, ringkaskan lagi. Yang hanya boleh dipendekkan, diringkaskan hanyalah solat 4 rakaat. Jadi solat maghrib 3 rakaat dijamakkan dengan solat isyak. Dahlah dijamak, dikumpulkan, dipendekkan pula. Yang dipendekkannya isyak 2 rakaat. Jadi maghrib 3 rakaat, isyak 2 rakaat. Jadilah 5 rakaat. Taqdim dilakukan dalam waktu maghrib. Jadi solat jamak qasar taqdim. Kalau dilakukan dalam waktu isyak, solat jamak qasar ta'khir. Itu bezanya ya. Baik. Jadi yang kita nak bicarakan ini jamak taqdim. Terus kita ingat jamak kumpulkan 2 solat. Kalau zuhur 4, kalau asar 4, dia 8. Dia jangan jadi dipendekkan sebab kita tak cerita lagi qasar. Taqdim dalam waktu zuhur. Apa syaratnya itu? Jadi kita dah tergambar solat zuhur dengan asar nak dilakukan dalam waktu zuhur. Solat maghrib dengan solat isyak nak dilakukan dalam waktu maghrib tanpa dipendekkan. Apa syaratnya? Ada 4. Memulakannya dengan sembahyang yang pertama, mesti. Jadi kalau zuhur dengan asar, saya ingat ada tak syarah? Tidak ya. Kalau zuhur dengan asar, wajib mulakan dengan solat zuhur, baru asar. Maghrib dengan isyak, wajib solat maghrib, baru isyak. Kalau jamak ta'khir, mudah sikit. Boleh pilih. Nak dahulukan zuhur boleh, nak dahulukan asar pun boleh. Nak dahulukan maghrib boleh, nak dahulukan isyak pun boleh. Itu jamak ta'khir. Kalau taqdim tak. Taqdim kena solat yang pertama dulu. Itu satu ya. Berniat jamak taqdim ketika mengerjakan
sembahyang yang pertama. Ketika mengerjakan sembahyang yang pertama, sembahyang apa tu? Sembahyang Zuhur. Ketika takbiratul ihram, boleh kita berniat jamak takdim. Ketika baca Fatihah, boleh niat jamak takdim. Ketika rukuk, boleh niat jamak takdim. Yang penting, hendaklah dalam solat yang pertama. Kalau kita memang kita dah niat lebih awal lagi, tidak mengapalah. Tapi niat tu mesti dimasukkan ketika solat yang pertama. Maksudnya ketika dah masuk solat waktu yang pertama, walaupun sebelum tu kita dah berencana dah, tapi mesti diniatkan lagi dalam waktu yang pertama tu, waktu Zuhur atau waktu Maghrib, dalam solatnya itu. Yang ketiga, mualat antara sembahyang yang pertama dan kedua. Mualat maksudnya berterusan. Berterusan ini kena dijaga. Solat jamak takdim ni banyak sikit syarat ketat. Syaratnya ketat sedikit banding dengan jamak taakhir. Mualah ni berterusan. Selepas sahaja solat yang pertama, terus dikerjakan solat yang kedua. Tak boleh jarak jauh lebih daripada mendirikan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan tu lebih kurang 3 minit lah ya. Ringan-ringan kita baca. Maksudnya jangan terlalu laju, jangan terlalu lambat. Lebih kurang 3 minit lah lebih kurang. Kalaulah habis 3 minit, maka sembahyang itu jadi batal. Tak nama dah sembahyang jamak takdim dah. Jadi kerana itu diulang balik. Sebab itu kena dijaga. Mualat ini kena dijaga. Sebab itu sebahagian ulama menyarankan untuk orang yang mustahadah, orang yang perempuan yang keluar darah tu ya, darah istihadah itu. Darah istihadah lain daripada haid tu kan. Disarankan untuk buat jamak ta'khir. Sebab kalau jamak ta'khir boleh tidak semestinya mualat. Sebab kalau jamak takdim, mualat itu mesti jangan lebih 3 minit. Habis 3 minit, dia kena ulang balik solat itu. Maksudnya tak sah solat yang dikerjakannya ini. Kena ulang balik. Begitu. Tengok keadaan lah ya. Kalau segera umpamanya lepas sembahyang yang pertama tu Zuhur, yang istihadah ya. Mustahadah ni orang yang ada darah istihadah tadi tu, dibuang, maaf ya, tuala yang tu dibersihkan, kemudian lagi sempat dengan wuduk, sempat dalam masa 3 minit, lakukanlah jamak takdim. Kalau tidak, jamak taakhir saja senang. Sebab jamak taakhir, selepas dilakukan solat yang pertama, tak semestinya mualah berterusan. Hatta kalau setengah jam contoh ya, dilakukan solat apa dulu? Nak lakukan, kalau kita jamak takhir boleh, nak lakukan Zuhur dulu ke Asar dulu boleh, tak kisah mana-mana. Lepas dilakukan solat yang pertama, ambillah Zuhur ya. Setengah jam baru kita lakukan solat Asar, boleh. Tapi itu untuk jamak takhir. Itu ada ringannya situ. Berkekalan uzur. Ketika mendirikan solat ini, kita masih dalam uzur. Uzur ini termasuklah jamak takdim ini boleh kita lakukan hatta di rumah sekalipun. Untuk orang yang sakit teruk, orang yang sakit, yang sangat tenatlah, boleh kalau dia nak solat jamak takdim. Tapi untuk dia qasar tak boleh. Qasar hanya dibolehkan ketika musafir sahaja. Nanti kita lihat solat qasar tu. Sebab tu jamak ni dia lebih umum. Jamak ini kalau kita sakit boleh, walaupun di rumah boleh. Tak semestinya musafir. Kalau musafir tolong diingat, musafir dia ada sinonim dengan qasar. Sebab itu orang yang jamak takdim kerana sakit, tidak musafir, boleh, tapi tak boleh qasar. Maksudnya tak boleh pendek. Jadi dia akan kerjakan Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Boleh. Ada satu qaul yang dhaif dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Tapi yang ni kalau boleh jangan dibuatlah, kecuali terdesak sangat. Silakan. Ada pendapat yang lemah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Ketika kita keluar, tak sampai lagi 2 marhalah.
musafir ya, tak sampai lagi 2 marhalah. Maka ketika itu boleh untuk jamak takdim qasar. Nanti saya akan syarahkan ini lebih panjang. Walaupun tak sampai 2 marhalah. Boleh jamak takdim, jangan qasar. Nanti kita akan bicarakan kemudian. Berkekalan uzur maksudnya ketika mengerjakan 2 solat ini masih lagi dalam keuzuran, sakit ke, dalam perjalanan ke dan sebagainya. Jamak takdim boleh dilakukan dalam perjalanan, boleh. Ketika sakit boleh, dan dalam perjalanan, itu ya, diingat. Bezanya, kalau jamak sahaja 4, 4. Kalau jamak qasar, 2, 2. Baik. Mari kita lihat solat jamak dan pasangannya tu. Kena tahu juga. Zuhur berpasangan dengan asar. Maghrib berpasangan dengan Isyak. Inilah dia solat jamak dan berpasangan tanpa diqasarkan. Ya. Kalau qasar begini, solat 4 rakaat dipendekkan, diringkaskan menjadi 2 rakaat. Zuhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 4 rakaat, 2 rakaat. Isyak daripada 4 menjadi 2. Semua solat 3 ini adalah solat 4 rakaat. Baik, mari kita lihat apa beza jamak takdim dengan jamak takhir. Baik. Jamak Zuhur jamak dengan asar 4, 4. Dilakukan dalam waktu Zuhur. Zuhur dulu 4 rakaat, barulah asar 4 rakaat. Gitu. Kalau takhir, boleh Zuhur dengan asar digabungkan, boleh dahulukan solat Zuhur. Contoh, Zuhur 4 rakaat. Ni dalam waktu asar ni. Zuhur 4 rakaat, barulah asar 4 rakaat. Atau asar dulu 4 rakaat, baru Zuhur 4 rakaat. Ini boleh pilih. Tapi kalau jamak takdim tak boleh. Dia mesti solat ataupun waktu yang pertama. Baik, kalau Maghrib dan Isyak, 3 rakaat campur 4 rakaat 7. Jamak takdim wajib Maghrib dahulu, baru Isyak. Jadi 7 rakaat, tidak dipendekkan. Kalau takhir, itu lebih luas. Kalau nak kerjakan macam tadi, Maghrib dahulu, baru Isyak boleh. Atau Isyak dulu, baru Maghrib. Inilah bezanya solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Tanpa diqasarkan. Kalau diqasarkan lagi pendek. Ni kita qasarkan. Kita cerita terus. Walaupun belum cerita solat qasar, kita cerita terus qasar. Supaya tuan-tuan dapat bezakan. Tengok ya. Sekarang jamak qasar. Tadi jamak saja. Ini jamak qasar. Kumpul dan pendekkan. Zuhur dan asar. Dipendekkan dua-dua. Zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat. Macam mana? Dikerjakan dahulu Zuhur, barulah asar. Kalau takhir, boleh fleksibel. Walaupun dalam waktu asar, kerjakan Zuhur dulu boleh, baru asar, dua-dua jadi 4 rakaat. Atau asar dulu baru Zuhur, boleh. Sama juga. Kalau kita jamakkan Maghrib dan Isyak. Maghrib dulu tidak diqasarkan sebab memang tak boleh 3 rakaat. Isyak boleh diqasarkan jadi 2 rakaat. Jadi 7 lah, jadi 5 lah. Untuk takhir terpulang. Sama ada nak kekalkan Maghrib dulu, baru Isyak. Atau Isyak dulu baru Maghrib. Dia fleksibel. Kalau sempat screenshot, elok juga. Supaya kita lebih jelas. Ya. Mudah untuk kita syarahkan pada orang lain nanti. Baik. Sekarang, mari kita lihat apa syaratnya tadi itu ya. Berniat jamak takdim ketika mengerjakan sembahyang yang utama. Maaf, rupanya ada syarahan rupa. Maaf ya. Niat jamak tidak dimestikan ketika takbiratul ihram dalam sembahyang pertama. Boleh juga walaupun ketika salam sembahyang yang pertama. Asalkan dalam solat yang pertama. Yang kedua, berbeza dengan niat sembahyang qasar. Beza. Kita cerita bab jamak ya. Berbeza dengan niat sembahyang qasar. Wajib diniatkan ketika takbiratul ihram. Boleh ya? Mualat berterusan. Tempoh antara sembahyang yang pertama dan kedua, Zuhur dan Asar tu, tempohnya
kadar waktu cukup mengerjakan dua rakaat yang ringan. Macam kita sebut tadi, lebih kurang 3 minit. Lebih 3 minit, batal solat ini. Sembahyang balik. Jika lebih, batal niat untuk sembahyang jamaah. Jika lebih dari 3 minit, batal niat untuk sembahyang jamaah tu batal. Walau bagaimanapun, sembahyang pertama masih sah. Yang kedua tu tidak diniat jamaah lah. Diniat macam mana? Diniat macam tamam, macam biasa. Walaupun tadi tu, contohnya kita bagi contoh zuhur. Usalli faradadh dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi al-'asru imaman ke, makmuman ke, kalau tak pun adaan lillahi ta'ala. Terus. Baik. Ketika nak mengerjakan solat asar, lebih 3 minit. Bercakap boleh, tapi jangan lebih masa nak solat yang kedua tu 3 minit. Tengok Allah, dah 5 minit kita halit, kita sibuk apa tak tahu. Yang kedua tu, kita solat apa? Kita akan nanti solat asar sahaja. Gitu ya, tidak solat jamaah. Baik. Tidak mengapa jika berwuduk, bertayamum, menutup aurat, azan, iqamah, walaupun lebih daripada tempoh tersebut. Yang ini pengecualian. Kalau berwuduk, bertayamum, menutup aurat, azan dan iqamah. Antara caranya, sembahyang qabliyah, zuhur, antara cara ya, kalau kita nak solat sunat. Sembahyang qabliyah zuhur dulu, kemudian sembahyang jamak takdim, kemudian ba'diyah zuhur, barulah qabliyah asar. Sebab ada yang rajin juga untuk solat qabliyah dan ba'diyah. Biasanya tak buatlah kerana kita agak berebut ya. Tapi ada orang yang mengekali solat ini sebab kuliah semalam kita sebut sebolehnya biarlah kita berazam setiap hari mendapat satu rumah di syurga dengan mengerjakan 12 rakaat solat rawatib yang muakkad. Apa dia 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadi caranya kalau nak kerjakan juga, ini caranya. Sembahyang qabliyah zuhur dulu 4 rakaat ke, yang kita sebut tadi kan 4 kan. Kemudian sembahyang jamak takdim macam biasa. Jamak tu maksudnya 8 tu. Barulah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Barulah qabliyah asar 4 rakaat. Walaupun qabliyah asar tidak termasuk muakkad. Baik. Berkekalan uzur tu macam mana tu? Berkekalan uzur sehingga melakukan takbiratul ihram pada sembahyang yang kedua, masih lagi uzur. Sama ada kita dalam musafir ataupun sakit tu masih lagi. Uzur ada 2. Masih dalam perjalanan bagi orang yang musafir ataupun sembahyang hujan, boleh ya. Hujan belum berhenti bagi orang bermukim yang akan mendirikan solat jamak takdim. Sembahyang jamak takdim kerana hujan ni bukan di rumah, di surau dan di masjid. Apa tujuannya? Ini untuk rukhsah orang yang selalu solat berjamaah. Hujan lebat sangat-sangat. Jadi bila dia solat jamak takdim di surau masjid, bila dia balik rumah nanti, taklah dia susah lagi datang untuk solat asar lagi ataupun maghrib lagi kerana hujan lebat, susah. Gitu. Itu tujuannya. Bukan solat itu di rumah, bukan. Ini untuk orang rukhsah yang di surau ataupun masjid. Itu pun dengan syarat-syarat yang tertentu. Contohnya dalam kitab disebut tidak ada kin, tidak ada macam atap ataupun bumbung, payung dan sebagainya yang boleh meneduh kita daripada kena hujan. Rumah kita pun agak jauh. Gitu syarat-syaratnya, bukan senang. Di Malaysia kita ni memang rasanya payahlah kita nak lihat orang solat ini ataupun kita sendiri solat. Dah kita ada kereta yang boleh meneduh daripada hujan, payung, rumah pun kadang-kadang sebelah masjid ataupun surau. Jadi tak timbul lah. Ya.
Kalau di negara Arab pun jarang sebab cuaca panas. Jadi solat jamak kerana hujan lebat ni untuk orang yang selalu solat berjamaah di surau. Ketika itu dia ada di surau dan ketika itu dia ada di apa ni, di masjid. Gitu. Dia ada syarat-syaratnya tu. Ya, nanti kalau kesempatan kita akan syarah. Rasanya tak ada dalam kitab ni lagi. Kita sedikitlah ya. Hendaklah ketika dia solat takdim itu hujan telah turun. Bila dia solat jamak takdim kan di surau masjid dia, lebat hujan. Memang musim hujan maka dia. Ketika dia takbir untuk solat yang pertama, zuhur lah contohnya, ni tak boleh dijamak tak boleh diqasar. Hujan turun lebat. Ya. Dan hujan itu ada lagi apabila takbir yang kedua pula untuk solat asar pula. Walaupun ketika dia solat yang pertama tadi hujan berhenti. Salam-salam dah berhenti hujan. Contohnya. Tapi ketika nak solat lagi yang kedua tu lebat lagi turun. Ketika itu bolehlah dia solat jamak takdim untuk kerana hujan. Tapi yang ini tak adalah timbul sangat ya sebab kita di Malaysia ni seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak boleh sembahyang jamak takhir kerana hujan. Dia kena sembahyang jamak takdim. Berkekalan uzur juga contoh ya, bagi orang yang musafir tidak diisyaratkan ada perjalanan ketika takbiratul ihram yang pertama. Tak semestinya mungkin kita sudah keluar daripada bagi orang yang musafir tidak diisyaratkan ada perjalanan ketika takbiratul ihram yang pertama. Mungkin kita baru keluar daripada border. Belum lagi melakukan perjalanan border kampung kita ke, border kawasan taman kita ke, keluar tol ke. Sebagai contoh, seorang yang bermusafir lalu sembahyang jamak takdim, zuhur dan asar. Sebelum selesai sembahyang zuhur, keretanya sudah sampai di tempat yang dituju. Sebelum selesai solat zuhur. Sampai dah. Dia tidak boleh meneruskan sembahyang yang kedua asar. Walaupun sembahyang yang pertama tadi sah 4 rakaat tadi. Oleh itu dia hendaklah menunggu sampai waktu asar masuk nanti. Barulah boleh sembahyang asar. Separuh je lah dia sembahyang tadi tu. Dia tak boleh teruskan solat yang kedua sebab dah sampai. Jadi dia mesti menunggu waktu asar tu masuk. Jika dia sampai ke tempat yang dituju ketika dia sembahyang asar, sembahyangnya sah. Ketika dia sembahyang, contohnya dalam kereta contohnya. Ada orang driving lah dia sembahyang dalam van contohnya ataupun bas. Sembahyangnya ketika sembahyang ni sampai ketika sembahyangnya sah, tidak perlu diulang. Beza tadi tu, dia ketika sebelum selesai, dia tengah solat zuhur dalam perjalanan, sebelum salam tu dah sampai, mungkin dia sembahyang agak lambat di akhir-akhir waktu zuhur. Sah solat pertama, sah 4 rakaat itu. Tapi tak boleh dia lakukan solat asar. Macam mana? Tunggu dulu. Kalau dia sudah sampai di tempat yang dituju, walaupun belum masuk waktu asar. Beza dengan mendirikan jamak takdim kerana hujan. Hujan mesti ada ketika takbiratul ihram dan salam mesti ada ketika sembahyang yang pertama. Serta berterusan hujan itu sehinggalah takbiratul ihram yang kedua. Mesti hujan tu maksudnya lebat sungguhlah hujan tu. Pasal ke-44, syarat sah jamak takhir. Dalam fikiran kita, jamak tak dipendekkan tapi dilakukan waktu yang kedua. Waktu asar atau waktu isyak. Faslun, syurutu jam'i ta'khiri ithnan. Syarat-syarat sah jamak ta'khir ada 2 perkara. Niyatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha. Berniat jamak ta'khir ketika masih ada waktu sembahyang yang pertama. Masih ada waktu tu. Dan waktu itu cukup untuk mengerjakan sembahyang yang pertama. Contoh kalau kami kita ambil mudah-mudah ya, kalau asar di sini pukul 4.30. Contoh
pukul 4.30, pukul 4.20, dia boleh lagi berniat jamak takhir. Tapi hendaklah waktu tu sempat untuk dia kerjakan waktu yang pertama. Jadi ketika pukul 3.20, pukul 4.20, sini masuk asar 4.30, ambil mudah-mudah. 4.20 dia baru berniat sah. Dan waktu tu dalam 10 minit sempat dia untuk khatam, dia sempurnakan sembahyang 4 rakaat zuhur, boleh ya. Tetapi tengok di sini tadi, berniat jamak takhir ketika masih ada waktu sembahyang yang pertama pukul 4.20 walaupun dah agak lambat, waktu itu cukup untuk mengerjakan sembahyang yang pertama. Kalau tak cukup, tak sah. Berkekalan uzur sampai selesai melakukan sembahyang yang kedua, sembahyang asar. Mari kita lihat dia punya syarahnya ya. Baik. Macam mana tadi? Berniat jamak takhir ketika masih ada waktu solat yang pertama, solat zuhur. Waktu itu cukup untuk mengerjakan sembahyang yang pertama, sembahyang zuhur. Contohnya seseorang yang hendak mengerjakan jamak takhir zuhur dan asar, dia wajib berniat jamak takhir dalam waktu zuhur dan sempat dia nak lakukan zuhur itu. Niat jamak takhir wajib diniatkan selewat-lewatnya kadar tempoh satu solat. Lebih kurang 5 minit lah sebelum habis waktu zuhur mengikut Imam Ramli, Syekh Ramli As-Saghir. Mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, pula selewat-lewatnya kadar tempoh satu rakaat sembahyang, satu rakaat. Tadi satu sembahyang. Ini satu rakaat, lebih kurang 1.5 minit. Ini memang waktu yang crucial ni. Macam mana tuan-tuan? Nak ikut pendapat yang mana? Boleh ikutlah mana-mana dua pendapat. Tapi yang masyhurnya kita ikut pendapat yang atas tadi tu, satu solat tu. Tapi selalunya kalau bertembung antara pendapat Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar, kita akan ambil pendapat Imam Ibn Hajar. Untuk ulama-ulama di Nusantara ni biasa begini. Kalau ulama di Mesir, biasa mereka akan ambil pendapat Syekh Ramli. Jadi bolehlah ambil dua pendapat ini. Yang untuk lebih selamat, ambillah pendapat yang pertama. Tapi kalau last minute sangat, tak apalah, ikut pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab kedua-duanya syekh yang boleh diikut pendapat mereka ketika mereka berfatwa. Baik. Jika meninggalkan berniat jamak takhir pada waktunya, waktu yang pertama, maka sembahyang yang pertama yang dikerjakan pada waktu yang kedua menjadi sembahyang qada. Gitu pula. Kan kita melakukannya jamak waktu solat ni, waktu yang kedua ni kan. Habis tempoh niat tadi, 1 minit pun, 1 minit berapa tadi? Kata Ibn Hajar, 1.5 minit pun tak dan. Maka sembahyang tadi itu dikerjakannya tak sah. Maksudnya tak sah untuk jamak itu. Jadilah sembahyang itu sah tapi untuk qada. Manalah tahu qada yang dulu-dulunya. Jika dia mengetahui hukumnya dan sengaja melupakan niat itu, dia berdosa. Kalau tak tahu, dimaafkan. Apa hukum solat macam ni? Dia kena solat semula lah. Solat semula macam mana? Qada dua-dua. Qada zuhur 4, qada asar 4. Sebab dah habis dah. Dia tidak melengkapi syarat sah untuk jamak takhir, maka batal. Sembahyang qada lah dia. Baik, berkekalan uzur tu sehingga melakukan sembahyang yang kedua. Jika dia telah sampai di tempat yang dituju ketika tengah solat, sembahyang yang pertama zuhur atau maghrib menjadi sembahyang qada. Sama juga. Walaupun dia sah tapi sah untuk jadi qada saja. Macam mana sembahyang tadi? Ulang balik dua-dua. Gitu. Walaupun masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menjamakkan sembahyang kerana sakit. Itu masyhur tak boleh ya. Atau jalan berlumpur atau kerana takut seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain. Dalam Kifayatul Akhyar disebutnya, tetapi Imam Nawawi dan para fuqaha lain sama ada jamak takdim atau jamak takhir kepada orang yang sakit. Itulah. Bila ada ulama berpendapat begini, tenang betul. Ini untuk orang-orang yang sakit. Kalau yang sihat mungkin tak nampak sangat keperluan. Yang sakit, maaf ya, kadang-kadang dia tak boleh kencing tempat lain, dekat situlah. Kadang-kadang maaf ya, dalam pampersnya tu penuh dengan najis, penuh dengan
air kencing contohnya. Allahu Akbar, ya, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah sihatkan kita, afiatkan kita, ya. Ada orang sakit begitu, jangan tinggalkan solat. Boleh solat jamak, takdim atau jamak, takhir. Jangan diqasar saja. Sakitnya adalah memudaratkannya untuk mendirikan sembahyang dalam waktunya. Sakitnya menyebabkan dia dibolehkan untuk duduk ketika mendirikannya. Nak tahu tahap mana sakit yang boleh untuk jamak ni? Dia tak boleh berdiri kerana terlalu sakit. Terpaksa duduk. Itu antara indikator yang menyebabkan boleh dia solat duduk. Boleh dia solat jamak. Sebab teruk sangatlah tu sampai tak boleh nak berdiri. Tapi kalau dan berdiri lagi tak. Dia kena solat seperti yang biasa. Syekh Asna'i mengatakan apa yang dipilih oleh Imam Nawawi itu dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i dah sebutkan juga. Disebut oleh anak muridnya Al-Imam Al-Muzani. Maksudnya sudah makin kuatlah. Boleh, ya. Walaupun masyhur dalam mazhab kita tak boleh. Masyhur. Tapi kita guna pendapat Imam Nawawi dan Imam Nawawi dan fuqaha lain. Sebab Imam Nawawi dipanggil Ashabul Wujud. Hadirin, kita rehat dahulu 5 minit. Sekarang sudah setengah jam. Kita begitu, ya, supaya kita taklah mengantuk dan boleh kita tambahkan kesegaran. Maaf semua, kita berhenti sekejap. 5 minit, terus kita sambung, insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.